dengan mengetahui perkara ini, maka sempurnalah keimanan kita. Pada malam ini insya-Allah kita nak tengok uraian yang ketiga daripada sifat-sifat Rasul. Tabligh artinya menyampaikan. Apa yang ada kitab pada muka surat 33. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh. Rasul-Rasul itu bersifat dengan tabligh, artinya menyampaikan barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Maknanya kita wajib kita wajib mengaku dan kena wajib kita tahu bahawasanya sifat yang ketiga, sifat yang wajib bagi Rasul adalah tabligh, iaitu menyampaikan. Dan Rasul itu disuruh menyampaikan apa yang disuruh untuk menyampaikan. Ada perkara-perkara yang disuruh untuk merahsiakannya, maka Rasul akan merahsiakannya. Sebab itulah itu adalah amanah. Sebab itulah macam kita apabila kita menyimpan sesuatu amanah, tidak boleh kita sebarkan kepada orang lain. Itu amanah lah, rahsia apa kita tak nak sebarkan. Macam Nabi dan Rasul ni tugasnya untuk menyampaikan. Jadi apa yang Allah Ta'ala perintahkan Rasul untuk menyampaikan, maka Rasul wajib menyampaikannya kepada makhluk. Dan tentu mereka tidak menyembunyikan dia. Sudah tentulah bila sifat wajib Rasul ini menyampaikan, tentulah tidak menyembunyikan. Lawannya menyembunyikan. Dan bahagian tabligh itu tiga. Bahagian menyampaikan itu tiga, yaitu wajib tabligh pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia. Yang pertamanya wajib menyampaikan apa yang Allah Ta'ala suruh Rasul itu menyampaikan. Itu yang pertama. Dan mustahil tabligh pada barang yang dilarang. Dan mustahil tabligh maknanya mustahil menyampaikan pada barang yang dilarang atau mereka itu menyampaikan dia. Yang pertama wajib, yang keduanya mustahil. Tak bolehlah nak sampaikan kita dilarang. Allah Ta'ala itu larang untuk mereka sampaikan. Dan yang ketiganya harus tabligh, yang harus menyampaikan pada barang yang diberi pilihan mereka itu dengan menyampaikan dan menyembunyikan kepada makhluk. Yang ketiga ni boleh sampaikan dan boleh tidak sampaikan. Itu dikatakan harus. Tiga benda. Dan bahagian menyampaikan itu pun tiga. Dan bahagian menyampaikan itu pun tiga juga, yaitu wajib menyampaikan pada barang yang dilarang atau mereka itu menyampaikan dia. Dan mustahil menyembunyi pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia. Dan harus menyembunyi pada barang yang diberi pilih akan mereka itu dengan menyembunyikan dia dan menyampaikan dia kepada makhluk. Macam itulah tiga juga. Yang disuruh maka kena sampaikan, yang tak disuruh maka kena sembunyikan. Dan yang harus boleh pilih sama ada nak menyembunyikan ataupun nak menyampaikan. Menyampaikan apa ni? Rasul tak lain dan tidak menyampaikan apa? Menyampaikan ajaran yang dibawa, ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syar'u man qablana laisa syar'u lana. Maknanya apa?
setiap Rasul dan Nabi ini mempunyai syariat-syariatnya, kan? Tapi yang paling penting sekali adalah menyampaikan ajaran tauhid, ajaran yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalil atas tabligh mereka itu, macam mana kita nak tahu Rasul itu menyampaikan ke atau tidak? Dalilnya apa? Buktinya. Bila sebut dalil maknanya bukti, kan? Dan dalil atas tabligh mereka itu, yakni bukti mereka itu ialah kita fikir tidak dengan akal fikiran. Sebablah bila ilmu tauhid ini dia banyak main dengan akal pemikiran kita, kan? Akal pemikiran yang sempurna kata apa? Kata macam ni, kan? Maknanya penafilah benda yang sebaliknya. Maknanya kita fikir dan tidak dengan akal pemikiran kita, iaitu jika mereka itu tidak bersifat dengan tabligh, jika fakultatif, kan? Kalau Rasul itu tidak bersifat dengan tabligh, menyampaikan, kan? Yakni menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu, menyampaikan dia kepada makhluk. Apa jawabnya? Nescaya adalah mereka itu bersifat dengan sifat hikmah, kan? Maka mereka itu bersifat dengan hikmah, iaitu menyembunyikan, kan? Kita nak tahu mana dalil ni, bukti ni, kita nak tahu mana? Kita kena fikir dengan pemikiran kita. Kita kena fikir dengan akal kita yang sempurna, kan? Akal kita yang sempurna mengatakan Rasul itu sifatnya menyampaikan, menyampaikan. Artinya menyembunyikan. Hikmah ni artinya apa? Artinya menyembunyikan barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyembunyikan dia kepada makhluk. Dan iaitu mustahil atas mereka itu, mustahil. Lawan apa? Lawan tabligh ni maknanya hikmah, kan? Iaitu mustahil atas mereka itu kerana kita sudah mengetahui akan beberapa perkara yang menyampaikan mereka itu kepada makhluk yang sampai kepada kita semua ini dengan bertalu-talu dan bertanya-tanya yang mengambil akan dia daripada Rasul. Sebab itulah kita kena yakin dan percaya jalanan yang kita tempuh, yang kita harap dan kita ikut hari ini adalah jalanan yang benar. Kerana apa? Kerana kita dapat ilmu daripada kali menyali, orang panggil apa? Ilmu secara bersanad ataupun ilmu secara musyafah, mulut ke mulut, orang panggil. Kali menyali, rantai merantai, sambung menyambung sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi kepada para sahabat, daripada para sahabat kepada tabi'in, sampailah kepada kita pada hari ini, kan? Sebab itulah kita kena yakin apa yang kita kaji ini adalah perkara yang betul. Tidak akan berhimpun sesuatu itu dalam, tidak akan berhimpun untuk melakukan kesalahan. Umat Nabi Muhammad ni, ramai-ramai itu tidak akan berhimpun dalam melakukan kesalahan. Okey, barulah disebut ni, kan? Perkara, kan? Kerana kita sudah mengetahui akan beberapa perkara yang menyampaikan mereka itu kepada makhluk yang sampai kepada kita semua ini dengan bertalu-talu dan bertanya-tanya yang mengambil akan dia daripada Rasul. Maknanya sanad itu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita tak payah berusaha, kita tak payah fikir panjang. Maknanya apa yang kita belajar hari ini, insya-Allah moga-moga jalanan kita ni betul dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Maka jika menyembunyi mereka itu, nescaya kita semua ini tidak dapat mengetahui
sesuatu pun, kalau Nabi itu menyembunyikan perkara, maka kita tak tahulah semuanya, kan? Contoh macam apa? Doa masuk tanda, doa masuk tanda, doa masuk masjid, doa macam-macam doa tu Nabi ajak berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan sampai kepada kita, ulama-ulama kumpul dan ajak kepada kita. Sebablah semakin bertambahnya kemodenan zaman, maka semakin jauhlah kita dengan agama. Macam mana Guru Haji Hashim sebut, moden ni apa? Moden maknanya mau tinggi. Orang Guru Haji Hashim sebut, kan? Sebab tu kita tengok apa ni? Kita tengok apa ni, semakin hari semakin nipis, kan? Lepis, kan? Kita punya agama semakin dipijak-pijak, kan? Kita punya agama semakin dipijak-pijak. Kita punya apa? Pegangan semakin nipis, semakin tak kuat, tak macam dulu, kan? Siapa yang umur 70, 80 mungkin rasa lain dulu. Dulu budak-budak dalam kampung waktu maghrib pegang Quran, pergi rumah seorang kampung ataupun tok guru di mengaji Quran. Betul tak? Kan? Zaman saya pun sama kok zaman saya. Walaupun saya baru 30-an, kan? Pegang Quran di mengaji rumah seorang orang tua ataupun tok guru dalam kampung di mengaji Quran. Lalu kita nampak tak suasana tu? Tak nampak tak suasana tu? Tak nampak tak senang, kan? Budak-budak lah pegang gadget, kan? Waktu maghrib pegang gadget ataupun naik motor, kan? Wiwah sana, wiwah sini, maknanya dah jauh orang kita dah jauh. Sebab itulah zaman yang terbaik adalah kan? Zaman para sahabat. Tadi sebutkan apa ni? Sebaik-baik zaman adalah zaman sahabat. Lepas tu selepas sahabat, lepas tu selepas jauh. Maknanya semakin hari semakin berkurangan, semakin sedikit ataupun semakin berkurang, semakin berkurang. Sebab itulah kita hari ini kalau kita tak jaga kita punya apa, kita punya anak kita tak jaga kita punya cucu, tak memberikan pelajaran Al-Quran kepada mereka, tak hantar ke sekolah agama, kan? Siapa lagi yang kita nak harapkan untuk masa depan negara kita, kan? Siapa lagi kita nak harapkan untuk masa depan negara kita, atau masa depan kampung Tok Kli pun kita nak harapkan kepada siapa, kan? Kalau kita tengok dalam masjid ni, tak nak buat berdoaan, anak-anak muda pergi mana? Sebab itulah bila kita percaya, kita yakin bahawasanya Nabi Muhammad SAW ataupun Rasul sifatnya menyampaikan, maka al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita melakukan kerja-kerja Rasul, maka kita kena menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebab itu kita bila kita yakin, maka kita kena buat. Kalau boleh lah, buatlah dalam masjid ni kem anak solat ke, tak payah buat kem pun tak apa. Setiap hari kami berjemaah, kita buat mengumpul anak-anak orang kampung, kita main sekawat kat dalam masjid, kan? Main tidur kat masjid, kan? Dia benda ni macam benda-benda, tapi benda-benda ni lah yang akan akan mengeluarkan hasil yang baik, kan? Kumpul anak-anak kampung, malam Jumaat, main duduk masjid, kan? Main tidur pun tak buat, saya buat dia model. Main tidur, lepas tu buat masak nasi sikit, kan? Jam makan. Lepas tu buat zikir sikit, pagi esok, sembahyang sujud setiada, cakap-cakap sikit, lepas tu dah makan, balik dah, kan? Seminggu sekali sudah, kan? Ataupun 2 minggu sekali, ataupun sebulan sekali, kan? Tak ada masalah. Kalau boleh buat lah, kalau boleh buat. Tapi benda ni cakap mudah, kan? Cakap mudah sebab dia tak perlu nak lakukan, kan? 3 perkara yang seronok, kita tambah satu lagi, kan? Yang pertamanya naik gerek ke perempuan, naik gerek ke perempuan seronok, kan? Naik
lihat korban. Depan tangan makrum, konoklah tak payah kayuh. Yang keduanya, masuk kedai makan, orang lain belanja. Seronok sebenarnya makan mana-mana orang. Lepas tu yang ketiganya apa? Mengantar ke orang, seronok. Yang keempatnya bagi cadangan tak payah belanja. Itu seronok lah. Empat benda lah, setakat lah yang saya tak nampak. Benda ni memang seronok. Okey. Bakat-bakat lah, bakat-bakat kan. Okey. Maka jika menyembunyi mereka itu nescaya kita semua ini tidak dapat mengetahui sesuatu pun. Kalau Nabi itu menyembunyikan, kita tak tahu apa-apa kan. Lagi pula menyembunyikan barang yang disuruh menyampaikan itu haram lagi dikutuk akan dia haram maknanya. Kalau menyembunyikan perkara yang disuruh menyampaikan, maka hukumnya haram. Pastilah Nabi tidak melakukan. Sabda Nabi SAW, Katimul ilmi mal'umu. Artinya bermula yang menyembunyikan ilmu itu dilaknatkan, akan diarahkan. Orang yang menyembunyikan ilmu itu akan dilaknat. Maka kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada ilmu sikit, kita ajakkan. Kita ajak. Yang ada sikit, bagi sikit. Yang ada banyak, bagi banyak. Sebab itulah umpamanya macam apa? Umpamanya macam kita buka kedai runcit. Kedai runcit kita ada barang sikit. Orang boleh, orang beli sikit, tak banyak pilihan. Tetapi kalau kita ni ilmu banyak, seperti kita buka pasar raya, kan? Orang pergi nak beli apa pun boleh. Itu diumpamakan seperti doktor, guru, ulama-ulama, kan? Artinya bermula yang menyembunyikan ilmu itu dilaknatkan, akan dia laknat. Maksudnya ilmu itu berahmatillah, itu laknat. Laknat ni maksudnya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu kejaklah di hati kita bahawa Rasul-Rasul itu bersifat tabligh, maka kita kena kejakkan hati kita bahawa semua Rasul itu bersifat tabligh, yakni menyampaikan. Artinya menyampaikan, tidak menyembunyikan sekali-kalian. Kesimpulannya, sifat yang ketiga, sifat wajib yang ketiga bagi Rasul ialah menyampaikan, iaitu tabligh. Tabligh, menyampaikan. Sebab itulah kalau ada orang tabligh kat kampung kita jangan marah pada kan. Tugasannya menyampaikan ataupun dia mengajak ke arah kebaikan. Bukan nak ajak orang jom kita main sembahyang, kan. Bukan mudah nak buat tugasan tu. Hebat orang macam ni hebat. Jadi kita kena support dia. Kita kena sokong dia. Kan. Kita juga je tu tak boleh. Kan, tak boleh buat. Jadi benda yang kita tak boleh buat, kita ajak orang buat, kita jangan ajar. Dan benda yang kita boleh buat, maka kita buat. Macam kat masjid ni lah. Macam kat masjid ni, kalau kita tak boleh jadi tok imam, kita jadi imam pun. Sebab tok imam seorang kan. Kalau kita ada berhubung jadi tok imam mungkin kan. Sebab itulah kepala ni kena ada seorang kan. Kalau nebak seorang dia beribur, kalau dua beribur habis. Sebab itulah kalau kat masjid ni kita tak mampu jadi tok imam, kita buatlah perkara yang mampu kan. Kita tengok sampah kalau kita nak bersih jambat, kita buatlah perkara yang mampu. Sebab ni masjid kita. Masjid kita kan. Sebab Allah akan tengok usaha kita walaupun kecil. Okey, huraian yang keempat daripada sifat Rasul, faqana, artinya cerdik dan bijaksana. Okey, kita tengok pula sifat yang keempat, faqana, artinya cerdik. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh Rasul-Rasul itu bersifat dengan faqana. Kan? Sebab itulah faqana ni maknanya cerdik. Asal perkataan faqani. Faqani darus salam.
Fakoni itu asal kata ada pantai ni, patani kan. Tapi Syekh Daud Al-Fakoni dia tukar kepada Fakoni, maknanya cerdik. Dan dengan keberkatan dia tukar nama tu, maka tengok orang kena cerdik-cerdik. Kerana bermulanya ramainya ulama di Asia Tenggara ni, kan. Orang hebat-hebat lah, orang masalah. Dan di antara sifat yang wajib bagi Rasulullah adalah cerdik, kan. Sebab nak jadi pemimpin ni mesti cerdik, kan. Dan Rasul itu adalah pemimpin kita semua, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya cerdik, fatonah artinya cerdik dan bijaksana. Sebab itulah kita kena faham bijaksana, bukannya bijak sini. Maknanya bijaksana. Bijaksana hebat lah. Kalau bijak sini setakat sini lah, tapi bijaksana. Sebab itulah orang kata kenapa Tok Guru hebat. Sebab Tok mestilah hebat, kan. Kalau Tok Guru tak hebat lagi, ini Tok Guru, kan. Maknanya bertingkat-tingkat kan kehebatannya, kan. Macam ni bijaksana. Maknanya sampai ke sana dia bijak, bukan sampai di sini sahaja. Dan tentu tidak bodoh mereka itu pada menghentikan dakwaan-dakwaan yang sesat, kan. Sebab itulah Rasul ni dia kena seperti. Sebab setiap Rasul ni akan ada lawannya, kan. Akan ada lawannya yang akan lawannya dengan bersungguh-sungguh, kan. Dan akan mengganggu dakwah yang dilakukan oleh Rasul itu, yang timbul daripada orang-orang yang kafir. Dan bijaksana pula pada mematikan kata-kata mereka itu dengan mendatangkan hujah-hujah yang terang dan sah, sebagaimana didapatkan dalam kisah-kisah dan cerita-cerita mereka itu dalam Quran dan hadis, yang mereka itu mengalahkan dan mematikan dakwaan-dakwaan segala lawan-lawan mereka itu, kan. Saya nak buat satu kisah pada malam ini, satu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni siapa? Kan. Nabi Ibrahim ni Khalilullah, kan. Khalil. Nabi Muhammad Habibullah, kan. Hebat lagi Nabi Muhammad. Khalil ni Habib kasih. Khalil pun lebih kurang, tetapi betul sikit. Sebab itulah Nabi Ibrahim ni dikatakan Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Di antara 5 orang Rasul Ulul Azmi itu, di antaranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni tangga yang kedua. M-I-M-I-N. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh. M-I-M ataupun Ma'an yang kita dah dengar minggu sebelum ni. Okay. Nabi Ibrahim ni siapa? Nabi Ibrahim ni ataupun digelar sebagai bapa Nabi juga. Sebab Nabi kita dikatakan Zulzabihain, dan bapa kepada dua sembelihan. Panjanglah kisahnya. Okay. Malam ni saya nak cerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni pada zaman dia tu, dia lahir pada zaman Namrud, Raja Namrud, kan. Raja Namrud yang kita dengar budak-budak bernyanyi tu. Namrud dia mati sebab nyamuk masuk pun. Apa ada nasib tu. Okay. Nabi Ibrahim ni dia lahir pada zaman Raja Namrud. Raja Namrud ni dia dapat perkabaran, kan. Biasalah dia mesti ada tukang penyampai kat bila putih dan hitam. Putih ada cara dia, ilmu dia. Hitam ada cara dia. Raja Namrud ni dia dengar cerita kata akan ada seorang lelaki yang akan bangkit menentang dia, kan. Jadi dia takkan biarkan anak-anak lelaki ni hidup pada zaman dia. Dia bunuh semua. Jadi ayah Nabi Ibrahim ni, ayah Nabi Ibrahim ni, dia jaga Nabi Ibrahim ni dan dilahirkan Nabi Ibrahim ni di dalam gua. Nabi Ibrahim ni dilahirkan di dalam gua, kan. Sampailah Nabi Ibrahim dan cukup umur
dah boleh untuk keluar. Bila keluar tu Nabi Ibrahim jadi tercengang-cengang. Sebab Nabi Ibrahim tak pernah jumpa orang hidup dalam gua. Sebab apa dia hidup dalam gua? Sebab takut kena bunuh dengan Raja Namrud. Bila dia keluar dia nampak macam-macam. Kan? Dia nampak manusia, dia nampak binatang, dia jadi pening. Nabi Ibrahim ni. Okey. Pada satu hari kan, dia pun dah masuk dalam kehidupan Raja Namrud ni. Kehidupan ni lah dekat kawasan tempat Nabi Ibrahim tu, dekat Raja Namrud tu, negeri tu. Kan? Dia, Allah Ta'ala bila nak menjadi utusan ni, Allah Ta'ala nanti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dah tak boleh, tak tahan dengan kehidupan yang berlaku pada zaman dia. Kan? Setiap hari dia tengok Raja Namrud ni menyembah berhala. Berhala pada zaman Nabi Raja Namrud ni ada 72 ekor berhala. Kan? Satu hari Raja Namrud dia perintahkan semua orang dekat negeri dia tu untuk keluar daripada negeri dia. Pergi mana tak tahu kan? Untuk keluar daripada negeri tu. Dan Nabi Ibrahim dia tak keluar masa tu. Dia buat apa? Dia kata dia sakit. Kan? Sebab Nabi Ibrahim ni duduk tahap lama. Dia duduk tengok orang duduk sembah berhala. Dia duduk tahap lama. Bila macam tu kan, tiba dalam masa Raja Namrud pun bawa orang semua pengikut dia keluar daripada negeri itu. Dan Nabi Ibrahim pun dia tak pergi. Dan bila semua keluar, dia pun buat projek. Apa dia buat projek? Dia pun pergi dekat semua 72 berhala tu. Dia pun hancurkan semua 72 berhala tu dengan sebatang tapak. Ataupun orang panggil tapak, sebilah tapak. Kan? Hancurkan semua berhala. Tinggallah seekor berhala yang paling besar sekali. Kan? Bila tinggal seekor berhala yang paling besar sekali, Nabi Ibrahim pun ambil tapak tu, gantung dekat berhala yang paling besar sekali. Kan? Gantung dekat berhala yang paling besar sekali. Waktu tak apa lah. Habis istilah selesai semua, Raja Namrud pun balik daripada keluar negeri dan tu dengan pengikut dia. Bila Raja Namrud balik, dia pun tengok habis hancur berhala dia. Kan? Bila habis hancur berhala dia, tinggal seekor yang besar. Dia pun nasyok lah, ni mesti kerja Ibrahim. Kan? Lalu dia pun pergi kat Nabi Ibrahim. Dia pun kata, kan? Dia tanya, kan? Siapa yang hancurkan semua berhala tu? Lepas tu Nabi Ibrahim pun jawablah, tengoklah dekat tapak tu dekat mana. Kan? Dia jawab kat Raja Namrud, tengok tapak tu dekat mana. Raja Namrud kata, awak hanya bodoh kan? Dia kata, awak hanya bodoh kan? Dia mana berjawab? Dia tu bukan yang belum keluar. Macam mana dia boleh ketuk? Ketuk bagi hancur semua. Lepas tu Nabi Ibrahim kata, lagi bodoh. Yang anda ikut benda yang apa? Benda yang tak nyawa, yang tak boleh bergerak. Kan? Kenal lagi kan? Sejak ketika tu semua orang yang tak boleh nak lawan Nabi Ibrahim. Sampailah masa semua senyap mengikut Namrud ni dah sebab tak ada hujan nak lawan Nabi Ibrahim. Betul tak dia buat tu? Tak betul lah. Kan? Bila Nabi Ibrahim kata hal yang besar tu lah yang membunuh semua, yang menghancurkan semua. Raja Namrud pun siap kata, bodoh-bodoh, hati mana bergerak semua, maknanya dia terkena dengan perkataan dia. Jadi lama juga masa tu, dia pun tak lupa apa dengan Nabi Ibrahim. Jadi ada seorang menteri tu bagi keadaan. Dia kata, lagi kita tangkap Nabi Ibrahim dan kita bakar dia hidup-hidup. Kan ni yang kisah Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Kan? Dikumpulkan api, dikumpulkan kayu api dan diletakkan Nabi Ibrahim dengan menjadi apa ni? Ni apa ni apa? Lastik lah. Nabi Ibrahim diletakkan dekat lastik sebab besar dia. Api tu dicampurkan ke tengah. Di tengah-tengah api. Tapi bila terpadam semua api, Nabi Ibrahim tak terbakar pun. Inilah yang disebut mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi yang Allah Ta'ala berikan. Yang kita tahu ayat Al-Quran, Qulna ya naru kuni baldan wa salaman ala Ibrahim.
yang diceritakan juga ada burung nyamai bawa ayam sikit lah, yang lepaskan ayam ke dalam api itu. Sebab musabak tu Nabi Ibrahim terselamat daripada terbakar. Kan tu dia panggil apa? Orang panggil bila bakar tak terbakar. Yang kita mengaji depan-depan tu. Sebab itulah nak sebut kata kehebatan, kecerdikan Nabi ataupun utusan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kisah Nabi Ibrahim. Banyak kisah Nabi Ibrahim. Macam mana dia keluar pada gua tu, dia nak mencari Tuhan dia. Bila dia jumpa batu, dia jumpa pokok, dia jumpa matahari, dia jumpa bulan kan. Falamma ra'a aydiyahum. Banyaklah ayat Quran tu. Okey, sebab itulah ayat Quran guna yana rukuni badan ni dipetuahlah petuah. Mungkin ramai yang tak tahu lah. Kalau kita usia tu saat sejuk, saat panas, saat sejuk, saat panas, kita pun jadi on off. Saat rasa sakit orang, saat rasa segar, saat rasa sakit orang, saat rasa segar kan. Bila kita rasa badan panas tu, bila kita nak mandi, insya-Allah tarik. Bila kita nak mandi, rasa badan panas, kita baca ayat Quran. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kan? Bila kita jumpa itu, kita baca Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. InsyaAllah akan hilang semua panas-panas dalam badan kita. InsyaAllah bolehlah ramaikan. Okay, itu kisah Nabi Ibrahim AS, kecerdikan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Ibrahim. Kan? Sebablah kalau kita tengok Nabi-Nabi, para Rasul, mana ada yang penakut? Tak ada yang penakut. Kalau ikut Nabi Ibrahim, dia fikirlah. Dia fikir habis kalau aku buat macam ni, kalau dia nak bunuh aku, dia fikirlah. Dia tak fikir sebab apa? Sebab dia tahu kan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan menyelamatkan dia. Kan sebablah bila kita buat sesuatu perkara yang benar, kita jangan takut. Kita yakin dan percaya macam mana kitab tauhid yang kita mengaji ni, Allah Taala lah yang akan menjaga kita. Kan Allah Taala suruh kita buat tu, dan Allah Ta'ala lah yang akan memelihara kita. Allah Ta'ala lah yang akan menjaga kita. Sebab tu salah satu kisah di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sambung sikit lagi. Dan mematikan dakwaan segala lawan mereka itu, dan dari atas bersifat mereka itu dengan fatonah dan cerdik, dan tidak tahu. Dan dari atas bersifat mereka itu dengan fatonah dan tidak bodoh mereka itu ialah kita fikir pilih dengan akal, iaitu jikalau Rasul-Rasul itu tidak cerdik dan tidak bijaksana, nescaya adalah Rasul-Rasul itu bodoh dan yang itu mustahil kan. Kita fikir sebaliknya. Kalau Rasul itu tak cerdik, takkanlah Rasul itu bodoh. Dan pastilah mustahil, tidak dapat diterima oleh akal sama sekali. Tidak oleh akal kita yang sempurna, tidak boleh menerimanya. Kerana luput hikmah yang dilantikkan jadi Rasul. Luput dari hikmah, pastilah Allah Ta'ala nak melantik orang yang cerdik. Kan utusannya mestilah orang yang cerdik. Dan hikmah jadi Rasul itu ialah mengalah dan melemah segala seteru kafir. Maksudnya setiap Rasul itu dikurniakan mukjizat untuk melemahkan orang kafir. Maka jika bodoh mereka itu nescaya tak dapat mereka itu mengalahkan seteru mereka itu, dan yang itu mustahil. Kerana nyata keterangan di dalam Quran pada beberapa tempat yang menunjukkan bijaksana mereka itu. Kan? Banyak kisah-kisah kita tengok bahawa Nabi dan Rasul ini seorang yang bijaksana. Dan Nabi pula jikalau mereka itu bodoh.
Nescaya seseorang pun tidak yang mengikut mereka. Tak ada lah mengikut yang mengikut mereka. Kalau begitu kejaplah di hati kita bahawa sekedar Rasul itu bersifat dengan fakta. Tidak bodoh mereka itu. Maknanya kita kena yakin dan percaya bahawasanya sifat wajib bagi Rasul ialah fakta, sifat yang tepat. Jadi kesimpulannya kita dah habis empat sifat yang wajib bagi Rasul. Yang pertamanya sidik kan benar. Yang keduanya amanah. Yang ketiganya tabligh menyampaikan. Yang keempatnya fakta. Kan? Yang keempatnya fakta iaitu tertib. Kan? Wallahu a'lam. Moga-moga apa yang kita dengar pada malam ini sama-samalah kita faham dan kita ambil aktibat apa yang berlaku, kisah-kisah yang diceritakan tadi. Sumaqala uraian yang kelima bagi Rasul jaiz, artinya yang harus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.